Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, dan tuan-tuan antara yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memulakan bicara seterusnya, saya jemput Dai Luqman, Dai Azrin ke depan, dan saya difahamkan Dai Fuad tidak dapat bersama dan diganti oleh Seri Kandi, Dai Syafiqah. Kita tunggulah sebab baru sampai ke? Ada sampai. Sampai dah artis ni. Untuk seterusnya saya serahkan seterusnya sesi kuliah kita, sesi forum kita kepada moderator pada malam ini, iaitu Dai Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Nazir, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Kabari waras. Ini kawasan Jawa. Banjar kau tanya nanti. Alhamdulillah, yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang indah dan barakah ini dapat kita bertemu seketika dalam satu program, iaitu solat maghrib berjemaah disusuli dengan sedikit tazkirah ataupun kuliah ataupun forum. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Ini kali pertama tuan-tuan kita jemput Dai Azrin juga Dai Syafiqah. Tadi saya tanya beliau, Dai Azrin, macam mana nak ke sini, sesat ke tidak? Dia kata tak, alhamdulillah. Apa sebab? Kerana beliau beriman penuh kepada Waze. Waze kata in 200 meters keep right, corner kanan, dia pun corner. 100 meters keep left, corner kiri, dia pun corner kiri. Kanan kiri, kiri kanan, ke depan, cuma tak ke belakang. Alhamdulillah sampai masjid kita malam ini. Begitulah Dai Syafiqah. Tadi Dai Azrin keluar, yang lelaki tak menengok pun dia. Sian dia.
Lalu dai Capikah begini menengok. Bukan menengok ke dai Capikah, menengok ke poster. Lain benar rupanya. Nak kata dai Fuad bila pula menukar jantina ya. Ini telah dimaklumkan AJK tadi, sepatutnya dai Fuad malam ini, tapi beliau sakit tekak. Kalau beliau ceramah, tuan-tuan tertukar, itu dai Fuad ke emisus. Garau suaranya. Tadi saya buat panggilan dengan beliau pun, minta maaf lah Syekh, anak sakit tekak ah. Dengar takut pun. Tapi kalau ceramah alam barzah, elok kita jemput dia. Suara serak begitu, elok benar lah dia ceramah. Tapi sebab kita nak santai-santai, maka saya carilah orang lain. Alhamdulillah Dai Syafiqah sudi bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati. Baik, tanpa buang masa, kita nak terus ke pusingan pertama. Iaitu kita akan bincangkan tentang topik sempena dengan Isra' wal Mi'raj, tanda kasih dan sayang Maha Pencipta. Jadi siapa dulu ni? Dai Azrin. Baik, kita bertanya dahulu kepada Dai Azrin. Dalam surah Al-Isra' ada perkataan hamba kalau kita perasan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram bi'abdihi. Jadi sebagai seorang hamba kepada pencipta, apakah ciri-ciri sebenar seorang hamba yang patut ada pada diri kita? Sebab kita selalu sebut kita ni hamba Allah, tetapi tiada sifat hamba kepadanya. Mungkin ada sedikit huraian daripada Dai Azrin, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita dan juga pengacara majlis sebentar tadi, Dai Hakim selaku moderator pada malam ini. Dia kali keberapa dah di surau tuan-tuan? Ke dia bulanan? Oh dia bulanan. Oh tadi saya tanya pada AJK. Saya kata Dai Hakim dah sampai kot, kereta dia dah nampak. Dia kata, awal dia dah sampai, rumah dia belakang ni ya. Oh, kita sejam 57 minit atas jalan. Saya Bandar Saujana Putra, Jenjarum, Banting, Selangor. 1 jam 57 minit atas jalan. Kalau saya jalan straight dekat Highway Plus, saya dah sampai Tanjung Malim tau. Tapi Hakim punya pasal kita datang. Dan Masjid Bukit Kapau punya pasal saya datang. Tadi saya singgah masjid depan tu. Saya punya PA kata, macam lain je masjid dalam gambar. Rupanya tu masjid satu lagi. Oh, yang sebelum ni. Sebelum ni 800 meter ke depan ada lagi satu masjid. Ramai orang. Saya kata, ramai orang main forum malam ni. Rupa-rupa salah masjid. Kalau tidak dia Hakim dengan Syafiqah je lah malam ni. 2 orang. Dan juga yang saya raikan kepada tuan-tuan barisan kepimpinan Masjid At-Taqwa Bukit Kapar dan juga panel kita pada malam ni, Dai Syafiqah, anak kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik, ya, bersama dengan kita pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kim, satu round berapa minit? Kena tanya dulu. 15 minit satu round. Tu dia 15 minit. Satu round 15 minit. Lebih kurang dalam 10.30 macam tu kita habis Syafiqah boleh, 10.30. Sebab saya tak boleh sampai pukul 11. Sebab pukul 11 tuan-tuan nak tengok Korea lawan Australia. Jadi saya kena berhenti awal. Jadi saya memahami hasrat-hasrat hati tuan-tuan ni. Tuan-tuan mesti gelisah punya. Jadi saya akan berhenti awal untuk menghormati waktu tuan-tuan bersama dengan TV. Siapa anak hang? Oh, ada anak. Oh, ni, baik. Buat dinosaur zaman bila ada tangkap. Baik. Tuan-tuan dia dirahmati Allah. Tajuk belakang ni saya mula-mula dapat poster Hakim hantar 2-3 hari lepas. Saya tengok, saya kata ini adalah tajuk yang paling dahsyat dan menarik saya pernah jumpa untuk ceramah Isra' Mi'raj pada tahun 2024. Saya ucap tahniah kepada siapa yang buat tajuk ni sebab ini adalah tajuk yang paling hebat dan paling dahsyat
saya pernah jumpa untuk program Isra Mi'raj tahun 2024. Sebab inilah program pertama untuk tahun 2024. Yang mana faham tuan-tuan. Baik. Jadi saya pun tengok, saya kata, wow, tanda kasih dan sayang Allah pada kita sebagai seorang hamba. Macam Dak Yakim sebut tadi. Dalam ayat surah Al-Isra ayat pertama tu, disebutkan kepada kita mafhum dia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang Allah berkati sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Dalam ayat tu, lain macam suasana dia tu. Dalam ayat tu, ramai orang tanya. Dia kata, kenapa tak digunakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad? Kenapa tak digunakan perkataan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah? Kenapa tak digunakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi ataupun Rasulullah ataupun Muhammad? Kenapa digunakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya? Soalan dia, kenapa? Dalam Quran, dia tidak ada perkataan yang saja-saja. Walaupun berubah baris, mesti ada sebab. Tambah alif satu je, ada sebab. Jadi kenapa digunakan perkataan hamba? Sebab nak tunjuk bagi tahu yang Nabi Muhammad itu adalah ciri seorang hamba yang paling tepat kalau tuan-tuan nak tengok. Nabi Muhammad. Tuan-tuan ingat tak Nabi Muhammad ketika mana ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad solat sembahyang malam sampai bengkak kaki. Kalau tuan-tuan tengok dalam Hayatus Sahabah, diceritakan Nabi Muhammad kalau sembahyang 3 surah baca. Sembahyang rakaat pertama 3 surah. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Bila mana dapat kepada satu orang sahabat, nama dia adalah Sayyidina Allahu Akbar, Muaz bin Jabal. Bila mana Muaz bin Jabal tengok Nabi Muhammad sembahyang, dia pun tiru. Bila mana dia tiru, ketika mana dia sembahyang, waktu maghrib dan isyak, rakaat pertama, dia bawa surah Al-Baqarah. Sahabat lain report pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, Muaz bin Jabal ni, dia sembahyang, dia bawa surah Al-Baqarah rakaat pertama. Kami letih, penat, tak tahan. Kami report pada Rasulullah, tegurlah Muaz bin Jabal. Jadi Nabi panggil Sayyidina Muaz. Nabi kata, wahai Muaz, kenapa kamu pi buat baca Al-Baqarah sembahyang maghrib rakaat pertama surah Al-Baqarah? Pasal apa kamu baca punya panjang? Lalu jawab Sayyidina Muaz, Syafiqah, Sayyidina Muaz jawab, aduh, nama Syafiqah, nama sama bini aku. Jadi bila duduk sebelah ni rasa macam terpanggil bini sendiri pula lah. Isteri saya nama Syafiqah. Kan? Bila mana Nabi tanya, wahai Muaz, kenapa baca panjang sangat? Lalu Sayyidina Muaz pun jawab. Dia kata, ya Rasulullah, saya tengok Rasulullah pun baca Al-Baqarah dalam solat. Jadi saya nak tiru sebab saya seronok nak tiru Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, masa aku baca Al-Baqarah, belakang aku kamu. Masa kamu baca, belakang kamu mereka. Kamu dengan mereka tak sama. Jadi lepas ni baca hak pendek-pendek, raikan siapa yang ada di belakang kamu. Jadi, dalam satu peristiwa, Nabi Muhammad sembahyang lama sampai bengkak kaki. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kamu ni kekasih Allah ya Rasulullah. Kamu ni kesayangan Allah. Manusia hak paling baik di atas muka bumi, yang kamu ni beribadat teruk-teruk sampai bengkak kaki ni kenapa? Tuan-tuan ingat tak jawapan Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Nabi tak sebut, salahkah aku nak jadi manusia yang bersyukur? Salahkah aku nak jadi Nabi yang bersyukur? Salahkah aku nak jadi Rasul yang bersyukur? Nabi sebut, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi tuan-tuan, saya ringkaskan selaku mukadimah ni. Tuan-tuan cuba tengok apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri seorang hamba. Yang pertama, buat apa yang disuruh,
tinggalkan apa yang dilarang. Ini ciri hamba nombor 1. Kalau tuan-tuan kata, saya ni hamba Allah, tapi tuan-tuan terbalik. Buat apa yang dilarang, tinggalkan apa yang disuruh. Ni bukan hamba Allah. Ini yang berlaku. Bila mana kita kata, tuan-tuan, marilah main semayang, dia tak nak. Tuan-tuan, marilah duduk majlis ilmu, dia tak nak. Tuan-tuan, marilah kita buat benda baik, dia tak nak. Tuan-tuan, marilah kita tolong orang supaya dapat buat benda baik, dia tak nak. Tapi kita pesan, tuan-tuan, jangan dekati zina, dia pi. Tuan-tuan, jangan tinggal puasa, dia tinggal. Tuan-tuan, jangan buat benda haram, dia ambil. Tuan-tuan, jangan buat benda tak elok, dia buat. Tuan-tuan, jangan putus silaturahim, dia buat. Alang-alang sebut silaturahim, saya sebut sikit je. Tapi saya tak nak sebut sekarang. Saya nak sebut pada soalan-soalan yang seterusnya. Ciri hamba nombor 1 adalah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Nombor 2, ciri seorang hamba Allah adalah berterima kasih pada Allah apabila dikurniakan sesuatu. Maksud dia syukur. Dapat banyak pun syukur, dapat sikit pun syukur. Ini ciri nombor 2. Ciri nombor 3. Hamba Allah adalah buat sesuatu, jangan banyak tanya dan jangan banyak mengeluh. Orang suruh buat ni buat, orang suruh buat ni buat. Jangan banyak tanya dan jangan banyak mengeluh. Tuan-tuan nanti balik rajin, pergi buka kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Tuan-tuan buka cari hadis nombor 9. Tuan-tuan tengok hadis nombor 9, Nabi cerita. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut pada kita, apa yang aku suruh buat, buatlah sedaya upaya kamu. Apa yang aku suruh tinggal, maka tinggalkanlah sedaya upaya kamu. Kamu nak tahu tak, umat-umat yang terdahulu, mereka ni binasa kerana mereka ni banyak tanya benda yang sia-sia. Banyak tanya benda sia-sia, apa maksud dia? Banyak soal sangat. Orang sebut, tuan-tuan, jangan tak semayang, nanti musibah sampai. Lalu dia pun kata, kami di Bukit Kapar ni 20 tahun dah tak sembahyang, tak jadi apa pun. Semalam Da'i Hakim kata, kalau putus silaturahim, musibah sampai. Kami ni 20 tahun dah tak bertegur siapa, tak ada musibah sampai pun. Kami ni buat jahat dah 20 tahun, tak jadi apa pun. Kami ni hidup porak-peranda agama, tak ada sembahyang, tidak puasa, tidak 20 tahun. Tapi tak jadi apa pun, mana dia azab? Mana dia siksa? Mana dia balasan? Tak nampak pun, dia soal banyak. Dia nak tunggu azab sampai, baru dia nak buat. Dia nak tunggu mai depan mata, baru dia nak buat. Sebab tu Nabi pesan dalam hadis, kata Rasulullah, beribadatlah kamu sebelum datangnya 7 perkara. Di antaranya adalah sebelum datangnya kiamat, sebelum tibanya mati, sebelum Dajjal muncul depan mata. Jadi bila mana dah datang tu, takkan baru kita nak jadi seorang hamba Allah yang taat. Yang ketiga, ciri hamba Allah adalah nombor 4, jadi seseorang yang melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan balasan. Hamba kalau dia buat sesuatu, mana ada dia fikir pasal gaji, sebab dia tahu memang tak ada gaji. Dia buat dapat makan, dapat pakai, dapat tempat tinggal, okey, cukup. Dia tak fikir pun nak balasan itu, nak balasan ini, nak ganjaran itu, nak ganjaran ini. Buat sedaya upaya sebab dia syukur Allah dah bagi pada dia kehidupan pun kira baik. Allah dah bagi pada dia kehidupan pun kira baik. Tuan-tuan hari ni daripada bangun tidur sampai tidur balik, tuan-tuan cuba tulis di kertas A4. Apa nikmat yang tuan-tuan dapat, saya jamin berani kerak kuku. Tuan-tuan takkan habis tulis pada kertas A4 tersebut. Sebab banyak. Tu pun dia kata lagi, hari ni tak ada dapat nikmat lah. Sedangkan buka mata nikmat.
Bercakap nikmat, dapat tengok ada warna nikmat, boleh bercakap dengan orang nikmat, pi kerja balik kerja, hantar anak sekolah, pi makan tengah hari, pi sembahyang Jumaat balik sembahyang Jumaat, dapat masuk gaji hari ni pi belanja, malam dapat balik rumah dengan selamat, datang sembahyang jemaah, duduk dalam majlis ilmu, lepas ni ada makan. Lepas ni ada makan. Ada makan. Ha? Tak ada. Jarang tak ada. Ada kan, cuma untuk kami bertiga ya kan. Mereka tak dengar kita-kita ya. Baik. Ada makan. Tadi saya tengok kedai makan banyak dia topi ya, singgah. Banyak kedai. Tadi saya dengan kawan saya, dia kata, "Uish, ini dalam kampung ni." Lepas tu dia tanya, "KL pun ada kampung?" La ilaha illallah. Dia baru mai 2 minggu. Dia kata KL pun ada kampung. Saya sebut pada dia, ni bukan KL, ni Selangor. Orang kita bukan boleh. Sabak Bernam KL, Tanjung Malim KL, Shah Alam KL, Gombak KL, Setapak KL, asal dekat-dekat semua KL. Dia bubuh KL semua. Tak, ni Selangor. Kan? Saya habak dia, KL pun ada kampung tu, kampung baru. Kan? Kampung juga. Jadi tanda-tanda nombor 4 adalah yang tadi itu. Buat sesuatu tanpa banyak tanya. Dan tanda yang terakhir sebagai kita tutup mukadimah kita, tanda seorang hamba yang terakhir adalah apabila dia hidup, dia tahu apa yang dia kena buat dan dia tahu tujuan kehidupan dia, lalu dia laksanakan setiap perintah yang sampai pada dia dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan nampak nombor 1 dengan nombor 5 sampai semua sekali itu nampak macam lebih kurang. Cuma nak bagi tahu, hamba itu laksanakan semua yang diperintahkan kepada kita sebaik mungkin. Allah tahu apa yang akan dibalas kepada hamba tersebut. Cukup setakat itu, mudah-mudahan tuan-tuan dan saya kita semua adalah ciri seorang hamba yang baik. Wallahu a'lam. Daun beringin sungguh lebat, angin bertiup amat lambat. Apa khabar wahai sahabat? Jom kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih kepada Dain Azrin atas kupasan untuk pusingan yang pertama. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diceritakan kepada kita sebagai ciri seorang hamba yang taat kepada Yang Maha Esa dapat kita amalkan dalam kehidupan. Tuan-tuan, boleh kita teruskan? Alhamdulillah. Saya nak ucapkan tahniah dulu kepada tuan-tuan yang sudi datang malam ni. Walaupun ada yang datang terpaksa. Kadang-kadang ada yang datang terpaksa. Sebenarnya Ustaz, yang kaki kuliah bini saya, awak kaki apa? Saya kaki dangdut Ustaz. Sebenarnya program saya lepas ni, tapi sebab isteri nak dengar juga kuliah malam ni, hantarlah dia. Member tak reti bawa motor. Jadi bila dah sampai ke sini, terserempak dengan Tok Imam. Tok Imam kata dia duduklah sekejap, bukan lama pun forum kita, sejam 2 je. Duduklah juga walaupun terpaksa. Jadi mudah-mudahan yang datang pada malam ini dirahmati dan diberkati. Baik, kita nak beralih ke panel yang kedua, Da'i Syafiqah. Apakah pengajaran istimewa Isra' Mi'raj yang boleh kita dapati pada malam ini? Kerana kalau kita sebut Isra' wal Mi'raj ini banyak pengajaran. Cuma apakah antara pengajaran yang boleh kita ambil untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan limpah kurnia Allah, masih lagi kita diberikan pelbagai nikmat dalam kehidupan pada malam ini. Antara nikmat yang terbesar, nikmat merasai
berkumpul dalam majlis ilmu. Seterusnya sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda, berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kelak insya-Allah. Subhanallah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Teringat saya satu hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, cari jalan untuk tuntut ilmu, berusaha, maka insya-Allah dengan izin Allah, Allah permudahkan urusannya untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut juga menjelaskan, sepanjang majlis ilmu, kita berada dalam majlis ilmu, usaha untuk mencari ilmu, doa kita, ada malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Subhanallah. Jadi sepanjang majlis ilmu kita pada malam ini, apa yang hajat yang kita inginkan, apa doa-doa yang kita rasa ya Allah tolong, ya Allah kabulkan, sepanjang masa pada malam ini teruskan berdoa. Bukan sahaja takat doa untuk diri kita, bahkan juga doa untuk sahabat-sahabat kita, anak-anak kita dan sebagainya insya-Allah. Subhanallah, tuan-tuan puan rahmati Allah. Saya baru tahu tajuk bila Hakim tanya tadi berkelapangan tak malam ni saya tentang Isra Mi'raj. Tapi tajuknya istimewa, tanda kasih dan sayang Maha Pencipta, berkaitan dengan Isra Mi'raj. Subhanallah. Bila tentang tajuk ni, apa yang Dai Azrin sebutkan sebentar tadi berkenaan dengan ciri-ciri orang yang beriman pada Allah, ciri-ciri hamba Allah yang soleh. Teringat saya Isra Mi'raj ni berkaitan dengan satu kisah Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim antara nabi yang orang kata teristimewa. Sebab bila mana kita dalam solat pun kita sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bila lihat kisah Nabi Ibrahim adalah antara ciri-ciri yang bila mana Allah perintahkan, Nabi Ibrahim tidak pernah kata tidak. Never say no. Tidak pernah kata tidak, tidak pernah mengeluh, tidak pernah kata oh macam mana, tidak. Tetapi Nabi Ibrahim bila diperintahkan satu perkara, berkhatat, sembelih, semua Nabi Ibrahim buat tanpa banyak bicara. Itu antara tanda terbesar seseorang yang beriman dan cinta pada Allah Azza wa Jalla. Kan ada orang tuan-puan, saya baru je Allahumma salli ala Muhammad jelaskan tentang sebuah hadis, al-hadithut tasi', dalam hadis An-Nawawi, berkenaan dengan satu hadis tersebut. Nabi kata apa? Nabi kata kalau aku perintahkan, buatlah semampu kamu, buatlah yang kamu mampu. Tetapi kalau aku larang, aku suruh kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah. Dan apa yang dikatakan? Dan janganlah kamu bertanya-tanya sesuatu yang mempersulitkan diri kamu sendiri. Dalam hadis tersebut menjelaskan seperti itu. Jadi subhanallah, pada saat ini tuan-tuan puan yang terahmati Allah, apa yang boleh kita belajar antara tanda-tanda untuk kita beriman pada Allah, antara tanda-tanda kita cinta pada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah suruh tu ikut kemampuan diri kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Apa yang kita mampu berzikir setiap hari berapa kali, kita mampu beribadah sebanyak mana, apa yang kita mampu kita cuba yang sedaya upaya. Kemampuan tu ibu-ibu, ayah-ayah, kalau contoh setiap hari nak baca Al-Quran, kan kita tanda kita cinta pada Allah. Nak baca Al-Quran ni subhanallah, kadang-kadang payah, kadang-kadang susah, kadang-kadang baru nak belajar, ikut kemampuan diri kita sendiri. Jangan sampai kita rasa, kawan kita ni baca banyak ni, kawan kita ni baca berpuluh muka surat. Sampai hari tu saya berjumpa dengan anak-anak tahfiz, Masya Allah. Ada yang bertanya, macam mana Ustazah? Ni nak kawan saya baca satu hari 7 muka surat. Kan? Masya Allah, 7 muka surat dia hafal Quran. Saya kata, apa yang awak nak berlumba-lumba? Kadang-kadang ada nak berlumba-lumba. Sampai dia stres, sampai dia depression. Ada yang macam tu sekali, tak dapat tidur. Saya kata, adik-adik nak menghafal Quran, nak baca Al-Quran, ikut kemampuan diri sendiri. Jangan paksa. Kalau kita paksa, kita akan jadi macam orang kata terlimit. Kita akan stres dan sebagainya. Tapi apa pun, jangan tinggalkan. Segala kebaikan itu ikut kemampuan diri kita sendiri. Jadi subhanallah, peristiwa-peristiwa yang penting yang boleh kita belajar atau pengajaran yang penting yang boleh kita belajar daripada Isra dan juga Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama sekali adalah mengakui kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kehebatannya. Subhanallah,
kita lihat betapa subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah yang memperjalankan Nabi SAW, hamba-Nya itu, dengan burak yang mana lebih daripada, orang kata burak ni cahaya kilat, lebih laju. Dan kalau diceritakan, lepas Nabi SAW menceritakan perjalanan tersebut kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya, rakan-rakannya, mereka meragui apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tetapi orang yang beriman, iaitu sahabat Nabi SAW, dan juga ada ahli-ahli kitab yang bertanya berkenaan dengan bagaimana keadaan Baitul Maqdis, bagaimana dengan kisah-kisah, cerita-cerita di sebaliknya. Dan bila diceritakan, ramai juga yang beriman kepada Nabi SAW. Subhanallah. Maknanya kata, malam tersebut, kalau kita lihat, kalau kita dengar, kita rasa macam ragu-ragu. Tetapi tanda orang yang beriman, tiada apa yang mustahil. Bila diceritakan oleh Nabi SAW, kita tak boleh nak ragu-ragukan dah. Itulah kebenarannya, itulah apa yang dibawakannya, dan itulah yang perlu kita yakini dan juga beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang kedua, subhanallah, bila mana peristiwa Isra Mi'raj ni mengajarkan satu perkara yang sangat penting. Apa dia tuan-tuan puan? Iaitu kepentingan untuk kita menjaga solat fardu 5 waktu. Subhanallah. Solat fardu 5 waktu ini tuan-tuan puan, perkara yang paling utama. Yang paling utama yang perlu kita jaga, yang perlu kita tengok kualiti ibadah kita. Bila baca surah Al-Fatihah, saya Masya Allah belajar dengan seorang ustazah ni. Bila baca surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah kita ada satu ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksud apa tuan-tuan puan? Kepadamu kami menyembah, dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Subhanallah, ustazah tu bila dia explain, waktu ni saya tengah belajar. Zaman saya belajar undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, waktu saya belajar ni, kita kadang-kadang stres ibu-ibu. Kadang-kadang mengeluh, penat, balik menangis kat umi kan, menangis kat ayah. Rasa macam, ya Allah, siapa lagi aku nak mengadu ni kan. Tetapi bila kita lihat tanda dan kasih sayang Allah ni sebenarnya, Allah nak kata, Syafiqah, jaga solat. Dalam solat tu, apa saja yang kita inginkan, kita faham apa yang kita baca, kita betul-betul yakin apa yang kita baca, faham apa yang kita baca, jaga rukun-rukun dalam solat. Sebenarnya itulah tanda sebenarnya Allah nak suruh kita jaga, dan Allah akan mudahkan urusan kita di luar daripada waktu solat, di luar daripada bila mana kita sudah selesai melaksanakan solat. Jadi apa yang saya belajar, Ustaz tu ajar, bila baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, kita minta dengan Allah, ya Allah, padamu ya Allah. Tak ada orang lain, tak ada makhluk lain, tak ada siapa-siapa yang boleh bantu aku ya Allah, kecuali Engkau. Kecuali Engkau ya Allah, Engkau ya Rabb yang boleh bantu aku. Bantu apa tuan-tuan puan? Bantu apa? Bila mana kita masuk dalam hidup kita ni, setiap hari kita belajar, setiap hari kita bermuamalah dengan manusia lain, setiap hari itulah kita juga nak jadi orang yang lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Apa yang boleh kita buat? Subhanallah, kita mohon dengan Allah, ya Allah, daripada waktu subuh ini, jagalah aku, bimbinglah aku untuk jadi orang yang lebih baik. Daripada waktu subuh ni sampailah waktu zuhur. Ada lopong-lopong, ada masa, jam ke jam. Waktu-waktu ni tuan-puan, bicara kita, pandangan kita, telinga kita, apa yang kita dengar, semua ni kita nak Allah bimbing kita. Semua ni kita nak Allah jaga diri kita, supaya kita jadi orang yang lebih baik daripada masa ke masa. Sampailah daripada zuhur ke asar, kita minta dengan Allah, ya Allah bimbing aku daripada zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, dan seterusnya. Isyak sampailah ke subuh. Kita nak Allah bimbing kita daripada masa ke masa. Jagalah diri kita supaya jadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Daripada isyak kita nak stop. Kita stop sekarang. Okey, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Saya minta izin ibu-ibu ayah-ayah untuk saya sambung ya, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Subhanallah. Sebentar tadi saya kongsikan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Tentang last tadi saya sebut tentang solat. Seterusnya tuan puan, saya nak sentuh berkenaan dengan apa pengajaran penting daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj yang boleh kita ambil adalah galakan untuk diri kita. Galakkan diri kita sentiasa untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maknanya apa tuan puan? Dalam kehidupan kita, apa sahaja yang berlaku, kita inginkan untuk generasi-generasi kita akan datang, untuk anak-anak, untuk cucu cicit, untuk diri kita terutamanya, banyakkan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Nabi kan untuk meminta dikurangkan rakaat untuk solat, kan, untuk kita semua umat Islam, umat Nabi SAW, Nabi mohon pada Allah untuk dikurangkan. Jadi subhanallah, begitu juga dengan kita. Kita pun lagilah tuan-tuan puan, kita tak tahu ni, kita tak dijamin syurga. Sahabat-sahabat dijamin syurga dalam hadis, dalam peristiwa-peristiwa kisah-kisah dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi diri kita banyakkan meminta pada Allah. Sampai hari tu tuan-tuan, masya-Allah, subhanallah, saya pun suka kan kita dengar orang-orang lama, orang-orang yang lebih banyak pengalaman bercerita. Dia kata apa? Susah kita ni tuan puan, kita banyak meminta dengan manusia. Banyak minta dengan mak ayah, banyak minta dengan anak-anak, banyak minta dengan kawan-kawan, banyak minta dengan sesiapa sajalah yang kita suka minta. Minta. Bayangkan orang meminta dengan kita setiap hari. Kita mengeluh tak? Kita rasa apalah dia ni, meminta selalu dengan kita. Kita rasa macam, yelah kalau isteri meminta, mbak abang, suami meminta, kan kita minta selalu, kita rasa macam Allah, penat nak layan. Tapi tuan puan, Allah Azza wa Jal tidak pernah, orang kata tidak pernah penat untuk layan permintaan diri kita. Allah Azza wa Jal makin rindu untuk mendengar keluhan-keluhan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang permintaan yang kita inginkan, jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jal. Mohon dan mohonlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, masya-Allah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah kesedihan terhadap dunia. Kesedihan yang berlaku dalam kehidupan kita terhadap dunia, tentang dunia, berkaitan dengan dunia. Pengubat rindunya, pengubat kesedihan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah pada Allah. Apa je yang berlaku, baliklah, pulanglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, saya tersekat tadi, saya terberhenti tadi. Tentang kisah tadi saya cakap, mengeluh pada manusia, minta pada manusia. Hari tu saya bercerita dengan seorang ustaz lah. Saya kata, ustaz macam mana ni, saya pun penat kan, uruskan kes orang lah sebagainya kan. Jadi ustaz tu kata apa? Kes orang, kes perkahwinan manusia kan. Kita tak uruskan kes kita uruskan kes orang ya. Masya-Allah. Apa yang berlaku? Subhanallah. Dia kata apa? Bila kita minta dengan manusia, orang lain akan annoying dengan kita. Tapi bila kita minta dengan Allah, Allah suka. Jadi subhanallah, satu je ustaz tu share dengan saya satu doa. Ustaz tu kata, Rabbi yassir wala tu'assir. Kita nak minta Allah mudahkan urusan kita. Jadi kita minta dengan Allah, Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi yassir wala tu'assir. Kita minta dengan Allah, ya Allah permudahkan segala urusanku dan akhirkan ia dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Dan sebenarnya tanda kita minta dengan Allah itu tanda kita rindu dan cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Habis kuliah makan burger, makan bersama sang habibi. Kalau ingin hati terjaga, jom zikir pada Rabbi.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. Saya suka dengan petikan terakhir Da'i Syafiqah, iaitu kita kalau nak minta, minta banyak kepada Allah. Sebab kita sebagai manusia tak suka diminta. Macam ibu-ibu di belakang kalau nak minta dengan suami, jangan minta banyak-banyak. Hari Isnin minta tudung, hari Selasa minta baju, hari Rabu minta kebaya, macam-macam diminta. Jadi suami kita manusia tak suka diminta. Kalau nak minta, minta satu je. Abang, saya nak minta satu je bang, tak nak minta banyak. Ini baru abang suka. Awak nak minta apa? Saya nak kad bank abang saja. Nak kad bank je. Barulah dia bagi. Bila bagi kad bank, seluar, tudung, semua kita boleh beli. Apa sebab? Kerana bijak dalam meminta. Jadi hari ini kita sebagai hamba Allah, kalau ada masalah, mengadu dulu kepada Allah. Kemudian kita nak cerita sikit kepada suami isteri, bolehlah. Baik, tadi kita dah masuk dalam bab hamba. Sekarang kita nak berpindah pula kepada bab keluarga. Kenapa Nabi dibawa oleh Allah berjalan-jalan Isra wal Mi'raj? Kerana kematian keluarga tercinta. Yang pertama bapa saudara, yang kedua isteri tercinta. Kita kalau bapa saudara meninggal dunia, paling kurang ada yang sedih, ada yang biasa kerana jauh. Tetapi Nabi tidak. Meninggalnya bapa saudara yang paling dekat dan paling rapat dengan baginda Nabi kita Muhammad, juga isteri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itu kita abang-abang kalau tengok isteri kita merajuk, pergilah pujuk. Saya dah pujuk dah Ustaz, tak dilayan saya, dah bagi cincin dicampak ke tanah. Cincin apa dibaginya? Cincin tikam Ustaz. Oh, patut dibaling, bagilah cincin betul. Jadi Nabi apabila dalam kesedihan, Allah pujuk Nabi kita Muhammad berjalan-jalan. Jadi kita nak masuk dalam bab keluarga, apakah yang boleh kita pelajari daripada sirah dan sejarah Isra wal Mi'raj? Dipersilakan Da'i Azrin. Subhanallah, terima kasih sekali lagi kepada Da'i Hakim, Da'i Syafiqah dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Tadi Da'i Hakim punya pembayang pantun habis kuliah makan burger. Saya ingat itu adalah malam ni punya menu. Rupanya itu pembayang pantun, ya. Dan saya risau takut malam ni isteri saya tengok live kita di forum ni, sebab tadi hang bagi idea tu dahsyat. Minta kad bank, minta dia tak tengok, takut-takut balik nanti dia minta kad bank, sungguh jenuh menjawab. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tiap-tiap tahun buat sambutan Isra dan Mi'raj. Berjalan dan naik ke langit. Berjalan dari Makkah ke Palestin, naik ke Sidratul Muntaha. Tiap-tiap tahun tak pernah tinggal. Kalau tinggal itu kira lain macam tu. Paling tidak pun kecil-kecilan pun kita buat. Pasti ada. Dan saya kira tuan-tuan ni rasanya kalau masjid tuan-tuan ni dah berapa puluh tahun dah. Agak-agak lah, agak-agak. Kita tanya AJK tengok. Yang baju sama ni biasa AJK. Tapi saya confuse. Sama ada turquoise ke putih. Sebab dua-dua ni baju sama ni. Putih pun baju sama, turquoise pun baju sama. Kan? Jadi berapa puluh tahun dah kita ni? 30 dah 30. Tak sampai 15. 20 lah 20. 20 tahun masjid. Ni contoh bukan yang saya kata sini. Contoh. 20 tahun masjid kita. Maksudnya dah 20 kali sambutan Isra dan Mi'raj. Tiap-tiap tahun kita dengar tahun ni penceramah ni, tahun ni kuliah ni, tazkirah ni, ceramah ni, program ni. Tiap-tiap tahun ada. Maka bila mana kita tiap-tiap tahun buat, satu soalan yang patut tuan-tuan tanya, apa yang kita ambil pengajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj bawa balik dalam keluarga kita? Memang malam ni kita akan ulang 3-4 kali berkenaan dengan solat, sebab yang itu adalah tujuan dan poin utama. Apa kena mengena dengan Isra Mi'raj? Yang pertama, macam mana tuan-tuan nak ambil pengajaran daripada Isra Mi'raj bawa masuk dalam keluarga kita? Yang pertama, tak lain dan tak bukan. Saya ulang kali ketiga,
semayang. Ada orang yang dia ni, kalau anak dia tak pandai belajar, dia marah. Kalau anak dia tak dapat SPM semua A, dia marah. Kalau anak dia tak dapat cemerlang pertandingan catur peringkat kebangsaan, balik dia marah. Kalau anak dia pergi latihan bola akademi, kalau anak dia tak dapat wakil kelab, dia marah. Tetapi anak dia tak sembahyang subuh, mana dia mak ayah yang marah. Anak dia tak sembahyang maghrib, mana dia mak ayah yang tanya. Anak dia tak sembahyang isyak, mana dia mak ayah yang tanya. Dan saya akan tanya pada tuan-tuan satu soalan, saya minta maaf awal saya tanya pada tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kali terakhir cek Fatihah anak? Bila kali terakhir cek Al-Fatihah anak? 6 tahun lepas. Bila kali terakhir cek Al-Fatihah anak? Tak pernah. Bila kali terakhir suami cek Al-Fatihah isteri dia? Tak pernah. Bila ibu-ibu kali terakhir cek Al-Fatihah anak? Tak pernah. Dia kata kalau anak saya tak pandai cakap bahasa Inggeris, payah dia nak dapat kerja. Dia hantar anak dia masuk kelas bahasa Inggeris. Anak saya kalau tak pandai cakap Mandarin, nanti dia susah nak bersaing untuk dapat pekerjaan. Dia hantar anak dia masuk sekolah Mandarin. Anak dia tak pandai bahasa Perancis, dia hantar anak dia masuk kelas bahasa Perancis. Sebab susah nanti nak bersaing dengan orang, nak sambung pelajaran ke peringkat had lebih tinggi. Dia masukkan anak dia sekolah Perancis. Tak pandai baca Al-Fatihah, susah nak masuk syurga, dia tak kisah pun. Sedangkan yang tu lagi penting. Bukan saya kata Mandarin tak penting, Inggeris tak penting, bahasa Perancis tak penting. Semua tu boleh dikatakan ada kepentingan masing-masing. Tetapi hang baca Al-Fatihah tak betul, tak mau belajar, semayang macam mana? Pagi tadi pukul 9.30 sampai 11.45, saya ada kelas tahsin solat bersama dengan pelajar-pelajar di sekolah menengah Sultan Alam Shah Putrajaya. Dan yang Hakim pun biasa pergi, dan Aisyah Pirah pun biasa pergi kalau tak silap. Sultan Alam Shah di Putrajaya. Pelajar tingkatan 1, 180 orang, kita buat kelas tahsin semayang. Kita buat singkat, simple lah. Daripada wudu sampailah bagi salam. Dan berapa ramai lagi yang tak perasan, rupa-rupanya Allahu Akbar yang rukun bukan tangan yang di mulut. Lebih daripada separuh yang kata, lah baru saya tahu tangan sunat yang Allahu Akbar di mulut tu yang rukun. Rupanya sebelum ni dia terbalik. Dia ingatkan yang tangan tu wajib, yang di mulut tu sunat. Umur 13 tahun. Jadi tuan-tuan balik ni cuba cek. Panggil, Along, mana ni? Abah nak cek bacaan Al-Fatihah dan doa iftitah. Suruh anak baca. Lepas tu anak pula tanya ke ayah dia, Abah, Fatihah tu musyrikin ke muslimin dulu? Oh sudah, ayah dia kata, apa yang tanya aku pula? Rupa ayah dia pun tak ingat. Dalam hati nak tanya supaya dia dapat tahu. Lah kali anak dia tak tahu, yang ni pun tak tahu, dua-dua tak tahu. Lagu mana? Anak tanya, Abah bukan tiap-tiap hari pi kuliah maghrib ke? Dia kata, yang ni jangan bagi tahu mak. Abah pi je sampai belum tentu. Oh, ni dia cerita dia selama ni. Oh, keluar pakai kain plekat, baju Melayu, serban, kupiah, songkok, bawa tasbih, blazer. Tiba-tiba sampai depan kedai, tukar seluar Yankee, baju kemeja, campak tongkat, naik bersikap pergi malam muda-mudi. Oh, ni dia cerita dia. Jadi balik ni cuba tuan-tuan duduk buat postmortem. Tanya, apa benda tak kena dalam keluarga kita ni? Nombor 1 kenapa betul? Nama dia adalah semayang. Cek nombor 1, nama dia adalah solat. Kalau solat cantik, insya-Allah keluarga jadi cantik. Kalau semayangnya porak-peranda, ini masalah. Tuan-tuan ingat dah dulu-dulu? Dulu-dulu kan? Dulu-dulu ada 3 benda, tok nenek kita aja, 3 benda ni pastikan buat sekali. Kalau tak buat sekali, keluarga tu dikira sebagai keluarga yang tak harmoni. 3 benda dulu-dulu. Yang pertama, makan sama-sama. Dah siap makanan atas meja, pastikan tunggu semua orang turun, baru makan. Berani sentuh lauk dulu. Saya ada kawan, dia cerita, dia kata dulu masa dia kecil, lauk tu selagi ayah tak sentuh, anak jangan berani-berani sentuh. Selagi ayah tak ambil dulu, anak jangan berani-berani ambil. Jaga betul, tunggu semua sampai. Sekarang yang mak sambil masak, sambil makan. Bila duduk di meja,
Suami tanya, awak tak makan kan? Dia kata, dah tadi. Hei, bila makan? Sambil masak. Patut daging tu kurang 0,5 kilo. Dia makan di dapur. Rasa, masin, makan. Rasa, masin, tambah garam. Makan, masin, tawar, tambah garam. 0,5 kilo dia makan. Itu pun dia kata, lapar lah hari ni. Kadang orang ni, dia jadi badan dia besar. Bukan kerana banyak makan. Tetapi kerana dia terlupa, dia dah makan. Tak faham ayat tu? Yang kedua, Syafiqah ni lawyer. Saya takut nak sembang ni. Lawyer. Garang ni, biasa lawyer ni garang ni. Kan? Yang kedua, selepas yang pertama tadi makan bersama, yang kedua adalah riadah ataupun menonton TV bersama. Kalau dulu-dulu kita balik kampung kan, penuh depan TV. TV kecil je, besar 14 inci. Yang duduk depan dia 14 orang. Betul. Sekarang, dalam tandas ada TV, dalam bilik ada TV. Dekat dapur ada TV, dekat luar ada TV. Ruang tamu ada TV, kat bilik atas ada TV. Semua bilik ada TV. Jadi bila nak tengok sama-sama ni? Nak bergelak sama-sama, nak hibur sama-sama, nak duduk sama-sama, dah jauh. Dan yang ketiga, yang ditinggalkan adalah dulu-dulu ada, sekarang dah tak ada, semayang sama-sama. Dulu tunggu, cepat, maghrib dah ni, pergi mandi apa semua, mai 4 bentang sejadah semayang sama-sama. Dulu, sekarang tak ada lah. Ayah baru lepas mandi, anak dah siap semayang. Ayah baru keluar bawa sejadah, panggil anak, semua dah semayang. Semua semayang masing-masing. Semayang ke tidak tak tahu, tapi dia sebut dah semayang. Jadi lepas ni kita tolong bagi jadi balik, hidup suasana semayang sama-sama. Saya suka tengok ada kempen subuh macam Jumaat. Oi, saya suka betul. Di Kelang mereka buat kempen subuh macam raya. Lagi dahsyat. Orang buat subuh macam Jumaat, dia buat subuh macam raya. Ada saya pergi di Sungai Ramal. Dia buat subuh macam Jumaat. Tu apa tu ramai-ramai? Oh meninggal? Oh jenazah. Okey. Saya pergi di Sungai Ramal. Ada masjid tu. Dia buat. Tapi saya rasa semua orang dah buat dah. Budak-budak hak datang seorang RM5. Budak-budak hak datang seorang RM5. Lepas tu daripada 10 orang jadi 20. Jadi daripada 20 naik 100. Dari 100 naik 200. Siapa yang datang genap 40 hari tanpa miss, dicop ada pengesahan, dapat bersikal sebiji. Betul. Ni merata tempat dah buat. Di Negeri Sembilan ada satu. Yang budak-budak dapat RM5, dapat bersikal 40 hari. Yang tua tanya, kami mai tiap hari dapat apa? Dia tanya, kami mai tiap hari dapat apa? Nak juga. Ni cerita betul tau. Last kali, masjid tak bagi duit bila mana datang. Dia sediakan siapa mai 40 hari straight, mutu sebiji. Mutu sebiji. Bila dah bagi sebiji, anak kepada yang sponsor tu dia kata, abah bagi mutu ke? Dia bagi lagi 2 biji. 3 biji. Bila yang lain nampak, dia kata, oh boleh sponsor ke? Tambah jadi 6 biji. Terbaru ada 9 biji. Oh, tapi motor biasa je lah. 110 kan, harga lebih kurang dalam 7,000 ke bawah kot. Kan? Lebih kurang lah ya jenis tu kan. 110. 9 biji. Saya suka tengok. Memanglah ada orang mulut-mulut jahat, dia kata, alah datang sebab motor, alah mai semayang sebab duit, alah mai semayang sebab ada artis di situ. Biarlah dia mai sebab tu mula-mula. Jadi pembakar semangat kepada dia, lama-lama dia sedarlah, takkan aku datang sebab habuan, takkan aku datang sebab artis, takkan aku datang sebab duit. Lama-lama dia berubah, datang kerana Allah. Dia kena ada punca awal tu. Jadi nombor 1, semayang. Nombor 2, kita laju sikit. Nombor 2. Apa yang tuan-tuan boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj, bawa masuk dalam keluarga. Tuan-tuan ingat dalam satu hadis riwayat Ahmad. Rasulullah, hadis ni riwayat Abu Hurairah. Saya pela'ar nak sebut payah sikit. Abu Hurairah. Rasulullah habis semayang, Nabi Muhammad tanya kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah. Tanya, wahai Bilal, aku nak tanya pada kamu satu soalan. Apa amalan kamu sebenarnya sampai pada peristiwa Isra' dan Mi'raj, aku mendengar telapak kaki kamu dalam syurga. Apa amalan kamu? Sebelum kita pergi, tuan-tuan cuba ingat satu benda. Nabi Muhammad
punya kenai sahabat dia, sampaikan bunyi tapak kaki dia tahu siapa punya. Tuan-tuan baca hadis tu, tuan-tuan tak perasan ke satu benda yang pelik di situ? Nabi Muhammad tak sebut, aku melihat kamu dalam syurga. Tapi Nabi kata, aku mendengar telapak kaki kamu dalam syurga. Maksud dia, Nabi dah tahu tu tapak kaki Bilal. Kita, kawan kita duduk sebelah pun kita tak perasan. Saya hari tu sebut di satu masjid. Saya kata, Tuan Imam, sebelum angkat takbir semayang, pusinglah ke belakang, tengok siapa jemaah kita di belakang. Tengok. Nabi Muhammad sebelum angkat takbir semayang, Nabi Muhammad melihat siapa jemaah di belakang. Melihat kenapa? Ada dua sebab. Yang pertama, nak tengok jemaah-jemaah okey tak? Kalau baca panjang ke, kalau laju ke, apakah tengok sihat ke, sakit ke, apakah tengok siapa di belakang. Yang kedua, nak tengok siapa hak tak mai. Nabi Muhammad satu ketika solat, nak angkat takbir, tengok ke belakang, paling ada satu orang tak ada. Habis semayang, Nabi terus pergi ke rumah dia. Rupa-rupa dia sakit. Dahsyat Nabi Muhammad. Tengok dalam ramai-ramai, seorang macam tak ada. Pergi ke rumah dia, tengok sakit. Sayyidina Bilal dengar telapak kaki dalam syurga. Nabi tanya, apa amalan kamu wahai Bilal? Lalu Bilal kata, saya tak ada apa-apa amalan hebat. Tetapi saya ni melazimi wuduk, jaga wuduk, solat sunat selepas berwuduk, dan saya menjaga wuduk saya. Jadi ni di antara petua dia. Pasal apa saya sebut yang tu? Sebab saya nak bagi tahu apa amalan tuan-tuan dalam keluarga. Jangan hanya hidup sekadar hidup. Jangan hanya berkeluarga sekadar berkeluarga. Ada amalan yang tuan-tuan kena buat supaya keluarga kita terjaga dan keluarga kita tu duduk dalam kasih sayang Allah. Kita berkasih sayang, keluarga kita dikasihi ataupun tidak. Kita sayang pada anak kita sayang pada suami kita sayang pada isteri kita sayang keluarga kita. Tapi saya nak tanya, tuan-tuan yakin ataupun tidak, keluarga tuan-tuan disayangi Allah ataupun tidak? Allah sayang keluarga saya. Anak asyik sakit ya. Allah sayang keluarga saya. Oh, asyik ditimpa musibah ya. Allah sayang keluarga saya. Oh, asyik aksiden ya. Allah sayang keluarga saya. Tapi bila jumpa rasa tak seronok. Ni kena cek balik apa benda yang berlaku. Tengok supaya kasih sayang Allah itu sampai. Tuan-tuan balik inti pi buka dalam kitab bimbingan mukmin. Tuan-tuan pi tengok pada bahagian hak anak dan juga ibu bapa. Di situ ada satu kisah. Seorang sahabat Nabi yang rambutnya tak berapa ada. Nama dia Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis. Dia daripada jauh, dia tengok Nabi Muhammad. 2 minit aku selesai. Dia tengok Nabi Muhammad daripada jauh. Nabi Muhammad tengah cium cucu Nabi. Nama dia Sayyidina Hasan. Dia cium cucu dia. Sayang. Lepas tu, Nabi perasan Aqra' ni duk perhati pada jauh. Termenung tengok. Lalu Nabi kata, wahai Aqra', kamu duk tengok apa? Kamu duk tengok apa? Aqra' kata, ya Rasulullah, saya duk tengok Nabi cium cucu Nabi. Saya rasa seronok tengok Nabi cium cucu Nabi. Tapi sebelum tu saya terang betul-betul ya. Aqra' ni bukan orang utara tau. Nanti tuan-tuan balik perasan. Ui, Aqra' ni orang utara. Dia cakap tadi. Tak, tu bahasa saya bagi senang faham. Tuan-tuan jangan macam tu. Saya pernah cerita di satu sekolah, budak-budak SPM. Dahsyat mereka ni. Saya cerita tentang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kan dia tengok Nabi Muhammad sampai ke kota Madinah. Saya kata, Abdullah bin Salam dia tunggu Nabi Muhammad datang, lalu dia sebut, aku sya'a nindia Muhammad. Sebab Abdullah bin Salam, dia ni alim dalam kitab Taurat. Dia tahu ciri-ciri Rasulullah. Maka dia pun sebut, aku sya'a nindia Muhammad. Maka budak tu mai dia tanya, dia kata, Da'i nak tanya sikit, Abdullah bin Salam tu orang Kedah kan? Dia kata, la ilaha illallah, macam mana aku nak betulkan budak ni? Dia kata orang Kedah ke dia kata? But Nindia tadi. Dia kata bukan. Saya kata tu bahasa nak bagi senang faham. Lepas tu dia kata tu bukan soalan. Soalan dia macam ni. Baru dia tanya soalan. Baik. Dan disebut tadi. Aku cerita apa tadi? Lupa Abdullah bin Salam tadi. Tak sebelum dia tu. Oh sebelum dia tu. Aku cerita apa dia? Tapi lupa. Aku bukan boleh lari-lari ni. Ya, kan? Baik. Balik kepada tadi. Yang kita sebut tadi nombor 2 adalah keluarga kita. Aqra' bin Habis tadi. Dia duk tengok Nabi Muhammad cium cucu Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kamu perhati apa? Lalu dia sebut, tuan-tuan dengar baik-baik apa dia sebut. Saya takut tuan-tuan terasa, tapi saya minta maaf kalau tuan-tuan terasa. Dia sebut apa? Dia kata, ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak.
Ya Rasulullah, saya ada 10 orang anak. Tapi 10 anak saya tak pernah cium macam Nabi buat tadi. Lalu Rasulullah bagi tahu kepada dia dalam satu hadis yang tuan-tuan memang hafal. Kata Rasulullah, kalau kamu tak mengasihi, kamu tidak akan dikasihi. Hang nak anak hang sayang pada hang, aku nak tanya, hang sayang tak dekat anak? Kamu nak anak kamu sayang kepada kamu, kamu tak pernah tunjuk kasih sayang pada dia. Kamu nak anak kamu cinta kamu, kamu tak pernah tunjuk kecintaan pada dia. Kamu nak anak kamu berbakti kepada kamu, apa bakti kamu kepada anak? Jadi soalan yang sama balik kepada yang di belakang ni. Tuan-tuan nak Allah berikan kasih sayang, kerahmatan kepada tuan-tuan, tetapi tuan-tuan buat apa untuk menunjukkan yang tuan-tuan sayang dan cinta pada Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu dapat sesuatu, kamu kena tunjukkan sesuatu. Jadi ini yang kita boleh bawa dalam keluarga kita supaya kita dapat kasih sayang, kerahmatan, seronok, Allah cinta pada kita supaya tuan-tuan hidup dalam keadaan seronok dan juga bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu yang kedua. Saya serahkan dulu kepada Dan Yakim untuk segmen seterusnya. Suami Kak Leha namanya Isa, anaknya pula bernama Safar. Kita semua adalah pendosa. Jom sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Saya bukan tak nak menyanyi tuan-tuan. Saya kalau menyanyi orang dengar rasa nak tendang. Jadi baik berzikir sajalah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak teruskan dengan pusingan yang kedua, panel yang kedua Da'i Syafiqah. Kita bila sebut tentang Isra' wal Mi'raj ini, saban tahun kita akan didengarkan dengan perjalanan Nabi kita Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalah orang kita adalah nak memahami dan menghayati peristiwa tersebut. Kadang-kadang Al-Quran ni bahasa Arab, kalau kita baca boleh tapi faham tak berapa faham. Jadi bagaimana Da'i Syafiqah untuk kita nak lebih menghayati dan memahami sirah dan sejarah Isra' wal Mi'raj ini untuk dapat kita praktikkan bersama keluarga kita dalam kehidupan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Da'i Hakim dan juga Da'i Azrin atas perkongsian dan juga ilmu yang diberikan sebentar tadi. Masya Allah. Soalan ni sama tuan-tuan puan, berkenaan dengan nilai bagaimana kita nak masukkan nilai daripada peristiwa Isra' Mi'raj dalam keluarga kita. Subhanallah. Cuma saya nak bawa perspektif lain sikit kalau boleh. Masya Allah. Apa dia tuan-tuan puan? Alhamdulillah dengan izin Allah, saya tak pasti mungkin hadapan saya ada hakim-hakim di mahkamah ataupun peguam-peguam, Masya Allah. Alhamdulillah dapat praktis dalam bidang guaman syariah. Baru masih lagi junior, tapi doakan saya jadi peguam yang profesional dan juga bermanfaat. Subhanallah, bila saya belajar daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita boleh ambil berkenaan dengan satu pengajaran juga, iaitu meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah. Subhanallah, saya ada baca berkenaan sebuah hadis. Nabi kata apa? Nabi kata, jika kamu beriman pada Allah, maka berkata baik ataupun diam. Maka berkata baik ataupun diam. Kalau yang dibawa oleh Da'i Azrin sebentar tadi berkenaan dengan solat, berkenaan dengan bagaimana nak berjemaah dalam keluarga, saya nak bawakan berkata baik ataupun diam dalam keluarga. Bawa perkara ni kenapa banyak sangat kehancuran yang berlaku, banyak sangat perpisahan yang berlaku, banyak sangat perbelahan yang berlaku akibat daripada lidah dan juga bicara kita. Subhanallah. Na'udzubillah min zalik. Kena jauhkan benda ni. Jadi apa yang perlu kita belajar, no point? Sama ada bila kita berbicara tu, adakah mendatangkan manfaat ataupun mendatang kebaikan ataupun sebaliknya. Maknanya bila kita bercakap, benda ni bawa kebaikan tak pada orang lain ataupun bawa kepada keburukan.
Bila kita bercakap, adakah membawa semangat kepada orang lain ataupun membawa kepada putus asa oleh orang lain? Bila kita bercakap, adakah bawa kepada ikatan silaturahim yang makin dekat ataupun bawa kepada pecah belah antara keluarga? Ini yang perlu kita belajar, masya-Allah. Jadi subhanallah, walaupun macam jauh daripada Isra Mi'raj punya peristiwa, tapi ini yang kita nak bawa dalam keluarga, nampak? Macam mana Nabi SAW diuji dengan pelbagai ujian. Nabi SAW diuji dengan ada cacian, ada ejekan, ada hinaan, ada tumpah darahnya Nabi SAW. Tapi Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi SAW jumpa ni menandakan apa? Menandakan kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, nak tempuhi ujian, nak jalani kehidupan punya ujian ini, perlu belajar daripada seniority. Perlu belajar daripada orang-orang lama. Masya Allah. Dan subhanallah, kita belajar daripada sini bagaimana Nabi SAW tahu, oh, Nabi Adam ujiannya begini, Nabi Nabi Ibrahim ujiannya begini, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, ujian semua berbeza-beza. Tapi adakah mereka berputus asa? Tidak. Mereka teruskan, dan semua itu mereka hargai ujian-ujian itu sebagai tanda cinta, tanda anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga dengan Nabi SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ni sebagai tanda Allah ingat Nabi. Allah katakan Nabi macam dah berputus asa, Nabi dah sedih dengan kematian isteri baginda Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah, dengan Abu Talib. Sedih. Tapi subhanallah, Allah tak tinggalkan. Allah takkan pernah tinggalkan hamba-hambanya. Dan itulah peristiwa Isra Mi'raj ini menandakan bahawa Allah tahu Nabi sedang sedih dan Allah bawa anugerah. Allah bagi hadiah kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sentuh tadi, pusing balik tentang bicara kita, lisan kita, lidah kita. Tuan-puan, Masya Allah. Saya tahu pernah berkongsi tak cerita ni dengan di sini. Subhanallah. Saya waktu ni nak balik kampung lah. Orang Perak, orang Kampar. Jadi subhanallah, bila nak balik kampung ni, singgah di RNR. Waktu saya singgah di RNR, saya nak makan mi hon sup, tepi tu ada playground, budak-budak main. Budak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Saya baca bismillah, nak baca bismillah ni daripada awal saya makan sampailah akhir, ada seorang budak kecil ni, Masya Allah, mudah-mudahan dia dapat contoh yang baik. Daripada saya makan awal sampailah akhir, dia tak henti-henti sebut satu perkataan ibu ayah. Apa dia sebut? Dia sebut perkataan bawaw dan wawha. Bawaw dan wawha. Tak habis-habis sebut. Kita rasa, ya Allah, kita ni sebagai seorang yang lebih tua daripada dia, kita rasa, ya Allah, hancurnya hati dengar sebab budak-budak kecil baru 4 tahun, 5 tahun dah sebut tu. Di mulutnya macam berzikir. Allahu Akbar. Auzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, apa yang boleh kita belajar, adik-adik yang ada di sini? Biasakan bicara kita ini bicara yang baik. Bicara yang mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang ada juga anak-anak berjumpa kan. Jumpa kak, stres kak. Balik rumah, mak cakap macam ni. Kamu ni malas, kamu ni tak guna. Kamu ni kenapa lambat sangat, tak cekap. Mak cakap macam tu pada anak-anak. Ayah pun cakap macam tu pada anak-anak. Saya bukan di sinilah, ada di luar sana. Sampai anak jadi stres. Allahu Akbar. InsyaAllah. Saya handle case, tengok medical report, kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi sampai dia anxiety, depression? Ada history apa? Sejarah daripada ayah dia sendiri. Ayah yang suka caci maki dia, rotan dia teruk-teruk. Allahu Akbar. Saya yakin semua ada cara didikan masing-masing. Tetapi ingat bahawa bicara kita ni boleh menyebabkan kerosakan, kehancuran dalam kehidupan seorang. Ini yang bahaya. Dan bicara kita ini pun boleh jadi anugerah, boleh jadi orang kata satu semangat buat kehidupan seseorang. Jadi biarlah bicara kita ini bicara yang baik dan bukan bicara yang sebaliknya. Antara adik-beradik, ada yang bergaduh, ada yang berpecah belah antara silaturahim yang ada kan dalam keluarga. Permohonan faraid, hibah,
harta-harta pusaka Allah. Tuan-tuan puan, perkara ni perlu dijaga. Sebab apa? Mak ayah yang pergi meninggalkan kita, mereka perlukan doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Doa-doa daripada kita yang ditinggalkan ni. Jadi janganlah disebabkan harta pusaka ataupun harta-harta yang ditinggalkan itu menjadikan kita berpecah belah, bergaduh-gaduh. Sehingga kita lupa yang paling penting adalah kita mendoakan ibu dan ayah kita yang telah pergi meninggalkan dunia. Seterusnya, satu lagi. Kisah Nabi Ibrahim. Waktu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim ajarkan satu zikir. Apa dia zikirnya? Ada yang disebutkan zikirnya hasbiyallah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ada yang disebutkan la haula wa la quwwata illa billah. Boleh sama-sama? Hasbiyallah. La haula wa la quwwata illa billah. Sebutan ini tuan-tuan puan dikisahkan waktu peperangan Badar. Waktu peperangan Badar, sahabat-sahabat ni dah takut dah gerun. Sebab apa? Diorang tahu orang kafir musyrikin, strategi dia, tentera-tentera dia ramai. Apa yang berlaku? Nabi ajar kepada sahabat-sahabat ni, baca hasbiyallah, hasbiyallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Jadi inilah bila kita amalkan hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah. Tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan, kita lemah. Kita manusia yang perlukan pertolongan daripada Allah. Jadi subhanallah. Bila siapa amalkan la haula wa la quwwata illa billah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, kita akan dapat satu kekuatan untuk beramal. Satu lagi insya-Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan keikhlasan juga untuk beramal. Kita lemah, kita perlukan bantuan daripada Allah, kita mohonkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya cukup sekadar tu, nanti ada kesimpulan saya kongsikan lagi. Wallahu a'lam. Bangun pagi kena kerah untuk kita solat jemaah. Kalau hidup ingin terarah, jom perbaharu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita nak mengakhiri atau mendekati pusingan yang terakhir dalam forum pada malam ini. Tuan-tuan, kata guru saya, kalau kita nak menegur penceramah, biasalah kadang-kadang kita nak tegur takut tak beradab. Jadi caranya kata tok guru saya, nak menegur penceramah ni kadang-kadang manusia ni sifatnya pelupa. Jadi nak tegur, tengok dua muka. Yang pertama muka jam. Siapa yang ada jam angkat tangan, tinggi sikit, menengok ke muka jam. Kalau saya tengok kenapa kat leher di belakang, sikit-sikit angkat tangan, sikit-sikit angkat tangan, meletup ke apa? Rupanya nak berkhabar, masa dah time. Ataupun kalau tak jalan, tengok muka sesama kita. Pak Tam tengok muka Pak Long tengoklah muka Pak Wan. Saya menengok kenapa pula dipandang sana, dipandang sini, rupanya suruh berhenti. Kalau tak berhenti juga, seorang wakil. Ustaz, udah-udahlah Ustaz, sejuk makanan di belakang tu. Supaya kita berhenti tepat pada masa. Baik, tanpa buang masa, kita nak beralih ke pusingan yang terakhir juga kesimpulan malam ini. Kita dah bicara tentang hamba, kita bicara tentang keluarga, yang terakhir masyarakat. Bagaimana? Daik Azin, dipersilakan. Subhanallah, terima kasih sekali lagi kepada Daik Hakim untuk pusingan terakhir. Saya suka Daik Hakim ni sebab dia suka berpantun. Kadang pantun dia spontan. Dia punya trademark dia, angkat besi urat naik, angkat Islam iman terbaik. Oh, kan? Suka berpantun orang dia. Kan? Masing-masing ada trademark masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, penutup lebih kurang dalam 6 ke 7 minit macam itu. Minta maaf kalau ada terlebih sedikit. Suatu hari, baginda Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad terus melontarkan satu ayat. Nabi kata, jangan duduk dengan kami siapa yang memutuskan silaturahim. Jangan duduk dengan kami siapa yang memutuskan silaturahim. Masing-masing tengok muka masing-masing.
Dia kata siapa dia pula putus silaturahim? Nabi tak sebut nama pun, Nabi tak tunjuk kat siapa pun. Tiba-tiba Nabi kata jangan duduk dengan kami siapa yang memutuskan silaturahim. Macam malam ni tiba-tiba duduk saya kata, boleh tak keluar siapa yang ada memutuskan silaturahim? Tuan-tuan mesti peliknya, siapa pula putus silaturahim ni? Tuan-tuan tertanya-tanya. Macam itulah para sahabat. Tiba-tiba bangun satu orang, dia keluar, tak lama dia balik. Maka sahabat ni cam lah. Dia kata, kenapa kawan ni keluar tak lama lepas tu balik? Dia tanya, kamu pergi mana? Lalu dia kata, saya ada bergaduh dengan saudara saya lama dah. Jadi saya pun bila dengar Nabi sebut macam itu, saya keluar pergi rumah dia minta maaf, berbaik, lalu saya datang balik. Lalu terus Nabi Muhammad bersabda, kata baginda Nabi, rahmat Allah takkan turun pada satu kaum kalau dalam kaum tersebut ada satu orang sahaja yang memutuskan silaturahim. Tuan-tuan, siapa duduk dalam majlis ilmu, rahmat Allah turun, barakah sampai diselimuti dengan ketenangan. Allah menyebut namanya di hadapan para malaikat. Boleh rujuk dalam kitab Al-Azkar pada bahagian muqaddimah yang pertama. Diselimuti rahmat Allah turun. Tuan-tuan ni semua dapat rahmat ni. Tetapi dalam ramai-ramai ni ada seorang yang memutuskan silaturahim, tuan-tuan, menghijab semua orang dengan kami bertiga tak dapat rahmat. Siapa sebut aku bergaduh tak terlibat dengan hang, hang nak sibuk-sibuk kenapa? Siapa kata tak terlibat? Tuan-tuan bergaduh dengan orang ini, satu bukit kapar tak dapat rahmat. Nabi sebut seorang saja memutuskan silaturahim, satu kaum terhijab daripada rahmat. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup saya, apa yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj, bawa dalam masyarakat. Nombor satu, jangan bergaduh. Tuan-tuan, kadang-kadang ada benda kecil pun nak bergaduh. Apatah lagi benda besar. Benda kecil-kecil tak payahlah. Setakat orang tu lalu sebelah kita, dia tak angkat tangan, belaga bau, tak minta maaf, takkan yang tu pun nak bergaduh. Kawan tu sakit perut tau, lari bawa kain pelekat, tiba-tiba belaga bau kita, dia tak minta maaf, tuan-tuan marah pada dia bertahun-tahun tak bertegur. Padahal benda kecil je pun. Daripada tuan-tuan memikirkan apa nak bergaduh dengan orang tu, lebih baik tuan-tuan fikir longkang tersumbat. Daripada tuan-tuan nak bergaduh dengan dia pasal benda kecil, lebih baik tuan-tuan fikir tentang nyamuk Aedes makin banyak, denggi makin banyak. Daripada tuan-tuan nak bergaduh benda yang kecil-kecil, lebih baik tuan-tuan fikir macam mana nak selamatkan remaja kita pada masa akan datang daripada benda-benda pelik dan benda-benda yang tak pernah dibuat orang. Tuan-tuan tak takutkah hari ni tengok masyarakat kita budak-budak tambah-tambahnya? Mai satu orang sebut, sekolah ni tak bermanfaat, satu hai. Mai satu orang pula dia cerita, alah semayang ni kalau dan buatlah, kalau tak dan tak payah. Mai pula satu zaman cerita pula, oh kita sekarang zaman teknologi, jadi kita ni boleh hidup tanpa memikirkan masa depan sebab kita dah berada pada masa depan. Aduh. Jadi tuan-tuan ni kena fikir benda yang lebih penting daripada bergaduh tersebut. Rajin-rajin, sambil-sambil kita baca Al-Mulk tiap-tiap malam, sambil-sambil kita baca Al-Kahfi malam Jumaat, sambil-sambil kita baca Yasin tiap-tiap minggu, tuan-tuan bawa-bawalah masjid kita baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat dia ajar pada kita macam mana nak kontrol kehidupan bermasyarakat. Salah satu benda yang paling besar ditekan adalah in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang satu orang bawa berita pada kamu, siasat apa yang dibawa, tak kisah siapa yang bawa. Jadi nombor satu, tuan-tuan belajar adalah jangan bergaduh. Yang kedua, apa kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj? Tuan-tuan ingat tak? Ni, Nabi Muhammad tengok satu orang, ni golongan yang mencakar muka dan dadanya dengan kuku tembaga. Ditanya pada malaikat Jibril, apa hal mereka ini? Lalu dijawab oleh Jibril, mereka ini adalah orang yang makan daging saudara sendiri, mengumpat orang di atas dunia. Mengumpat orang. Punya banyak benda lain boleh cerita, mengumpat tentang keburukan manusia agak dia pilih. Masa masih ada 3 minit, saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan hati-hati. Hati-hati dengan orang yang suka mencerita keburukan orang lain kepada kita. Sebab orang tua-tua selalu pesan, dia kata di antara manusia yang tak boleh percaya ada satu, iaitu kalau dia datang pada kamu, dia cerita tentang buruk orang. Lalu kita tanya,
Kita kata kenapa tak boleh percaya pada dia? Jawapan dia mudah. Kalau duduk dengan kamu, dia cerita pasal buruk orang. Kalau dia duduk dengan orang, mungkin dia cerita pasal kamu. Jangan percaya. Sebab ini di antara manusia yang sukar dipercayai. Jadi hati-hati. Yang seterusnya, tuan-tuan ingat tak? Ada mereka yang disebut mengadu domba. Nabi tengok berenang dalam lautan darah dibaling dengan batu satu hai. Hak makan daging saudara sendiri tadi satu hai. Cuba tuan-tuan nanti balik pada sembahyang isyak, duduk di satu meja, tuan-tuan ambil daging lembu yang tak masak, lepas tu tuan-tuan hidang dekat meja. Agak-agak berapa orang yang makan? Daging lembu hak tak masak. Sedangkan okey je daging lembu. Tapi itu pun muntah, jijik, tak nak tengok. Ibrahim ibn Adham, dia pergi ke satu rumah kenduri. Dia masuk, duduk, lepas tu dia balik, keluar. Tuan rumah ni tak sedar hati. Dia kata, kenapa Tuan Ibrahim ibn Adham ni datang, duduk, balik, tak makan, tak sedar hati kan? Lalu habis kenduri dia, dia pergi rumah. Maka dia kata, Tuan, kalau saya ada salah, saya minta maaf. Kenapa Tuan balik tak makan? Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Dia kata, awak tak ada salah apa. Dah tu kenapa Tuan balik tak makan? Kecil hati saya. Tahu-tahu dia jawab apa? Dia kata, macam mana aku nak makan makanan yang kamu hidang, sedangkan di sebelah aku ada orang yang makan daging saudara dia sendiri. Nak muntah aku. Apa dia buat? Sementara tunggu orang hantar makanan, dia mengumpat. Kawan tu tak datang kenapa? Dia tu memang tak nak datang pun. Dia balik sebab dia kata, teka aku lawyer nak muntah sebab aku terbayang dia makan daging saudara dia sendiri. Tuan-tuan boleh duduk di meja makan sambil minum teh tarik, roti canai, mengumpat orang. Tuan-tuan tak terbayangkan makan daging saudara sendiri. Itu belum cerita yang mengadu domba. Bawa cerita sebarkan semata-mata nak menyebabkan orang jadi bergaduh. Sebarkan fitnah, bawa cerita, menyebarkan cerita. Bawa cerita, panjangkan cerita, jadi batu api, jadi orang yang nak memecah belahkan manusia. Ulama sebut, jahatnya orang yang bawa berita jenis mengadu domba, jenis jadi batu api ni, jahatnya dia lebih jahat daripada ahli sihir. Sebab apa disebut lebih jahat daripada ahli sihir? Sebab ahli sihir dia nak pisahkan dua orang yang berkawan baik makan bulan. Dia buat pakai sihir ni tak jadi, buat pakai sihir ni tak jadi, buat pakai sihir ni tak jadi, makan bulan tak jadi. Tetapi yang mengadu domba jenis bawa cerita jenis batu api ni, dia boleh memisahkan dua orang yang berkawan baik dalam sekelip mata yang dilakukan oleh ahli sihir selama berbulan-bulan tak boleh. Maksud dia lagi hebat daripada ahli sihir tadi. Dia buat dalam satu saat je. Awak tahu tak, Tok Imam kutuk awak tadi di masjid. Dia pergi kat Tok Bilal, dia kata, Tok Bilal kutuk Tok Imam tadi di masjid. Bergaduh, masam muka, terus pindah kampung. Dahsyat tu. Jadi sebab itu kalau nak cerita banyak ibrah yang tuan-tuan boleh ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi saya tutup pada tuan-tuan, jangan bergaduh, jangan bertelingkah, sama-sama jaga kampung kita, jangan putus silaturahim. Sebab kita nak jadikan Bukit Kapar ni dekat qaryah masjid tuan-tuan ni, semuanya orang yang beriman, bertakwa dan juga semuanya saling mengasihi di antara satu sama lain. Kata Rasulullah, kalau kamu nak jadi sebaik-baik Muslim, buatlah baik kepada jiran kamu. Kalau kamu nak jadi sebaik-baik mukmin, buatlah kebaikan kepada seluruh manusia. Jadi jom kita upgrade diri kita masuk tahun 2024 sebenarnya sambutan Isra' Mi'raj. Sebelum ni kita Muslim, lepas tu kita upgrade satu lagi, kita jadi pula pangkat seorang mukmin. InsyaAllah. Jadi saya minta maaf pada tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa tersalah bicara. Mudah-mudahan tuan-tuan semuanya berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Baik, kita terus ke Da'i Syafiqah sebagai kesimpulan dalam 3-4 minit. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada penghujungnya pada malam ini. Kesimpulan saya nak bawa pada malam ni simple dan ringkas sahaja. Yang pertama sekali, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita belajar tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya takkan pernah berhenti. Kadang-kadang kita yang lupa Allah, kita yang lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang datang tu nak ingatkan kita kembalilah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya setiap perkara dalam berlaku dalam kehidupan ni, Allah dah susun cantik dah. Allah dah susun yang terbaik dah untuk diri kita. Kan, takdir yang baik ke, takdir yang buruk ke, semua itu dah yang terbaik untuk diri kita.
Apa yang baik, apa yang buruk, kita terima dan kita usaha. Kita terima, kita usaha, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang pertama adalah teruskan menuntut ilmu, teruskan cari guru-guru, teruskan cari para alim ulama yang boleh kita belajar, yang boleh kita tuntut ilmu. Kenapa? Kerana dengan inilah kita boleh tahu apa sebenarnya yang boleh kita bawa, amalan-amalan kita, apa sebenarnya amalan-amalan yang boleh kita buat untuk kita bawa untuk yaumul akhirah kita nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, seperti yang Dai Azrin kongsikan sebentar tadi, saya nak kongsikan jugalah, kan hadis kata, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang banyak beri manfaat kepada orang lain. Inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan kata dia tinggal yang wajib, dia buat yang wajib, tetapi dia adalah orang yang suka beri manfaat untuk orang lain. Dia suka apa yang dia nak buat hari ni, apa lagi dia tak buat lagi hari ni. Jadi dia suka bagi manfaat untuk orang lain. Supaya apa? Supaya apa yang dia buat tu, bila dia pergi meninggalkan dunia, orang tahu, orang menyaksikan bahawa dia ni adalah orang yang baik, insan yang baik. Dan seterusnya akhirnya adalah, Masya Allah, yang akhir sekali adalah perlunya diri kita untuk sentiasa muhasabah. Waktu solat yang kita ada ini, muhasabah. Macam mana aku hari ini, adakah lebih baik daripada semalam, adakah lebih baik daripada masa yang lepas. Kita muhasabah. Dan muhasabah inilah berkaitan dengan bagaimana kita nak jadi orang yang lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nak jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ni kita sentiasa kongsikan, sentiasa ingatkan setiap tahun agar anak-anak kecil ni belajar. Anak-anak kecil kita, generasi-generasi yang akan datang ni belajar dan tahu tentang peristiwa anugerah terindah yang Allah kurniakan untuk Nabi SAW. Akhir kata, jadikan Allah yang utama dan insya-Allah Allah akan mudahkan segala-gala urusan kita yang seterusnya, insya-Allah. Alhamdulillah, itu sahaja daripada saya, perkongsian kesimpulan saya pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak beri manfaat. Apa sahaja yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang silap, yang tersilap kesilapan diri saya sendiri. Saya mohon ibu-ibu, ayah-ayah doakan saya jadi anak yang solehah, jadi orang yang bermanfaat, jadi peguam yang baik insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua ahli panel yang sudi berkongsi ilmu pada malam ini. Saya mewakili mereka berdua memohon jutaan kemaafan jikalau ada kesilapan dan juga memohon keampunan jikalau ada sebarang kekhilafan sepanjang perbicaraan kami pada malam ini. Jadi saya akhiri dengan satu pesanan orang soleh. Orang soleh ada berpesan, kalau ingin akhirat seimbang, tambah amal, kurang sembang. Kalau ingin mendapat syafaat, pulun selawat setiap saat. Kalau ingin mendapat takwa, banyak senyum dari tertawa. Kalau ingin mendapat syurga, rahmat Allah paling berharga. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih ayah-ayah yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan pulangnya kita menjadi keluarga yang bahagia dunia, juga bahagia di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.